Bagi anda yang bela kucing, jangan sampai busuknya najis, busuknya kucing tuan-tuan, sampai menyusahkan jiran-jiran lain. Dah tuan-tuan, tadi asal dapat pahala sebab menyantuni binatang. Lepas tu diampun dosa sebab buat baik dengan haiwan. Tapi masalahnya tuan-tuan menyakitkan jiran-jiran lain, tuan-tuan menyusahkan jiran-jiran lain. Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya, juga pada lidah cahaya, jadikanlah pendengaranku cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Maka begitulah juga kalau kita dengan haiwan-haiwan yang ada di sekitar kita dalam dunia ini. Kalau ada orang yang dia layan atau dia santuni alam ini, makhluk-makhluk yang juga di alam ini dengan baik, maka dia juga dikatakan memiliki akhlak yang baik. Tuan-tuan ambil contohlah. Biasa kalau kita nampak ada orang bila kucing datang, bukan orang lain lah, kita lah kadang duduk di meja makan, tiba ada kucing datang duduk miau 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 miau. Kucing tu datang cara baik, tak ada main terekam ke tidak. Dia datang cara baik duduk miau 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 kat kita. Saya perhatikan ada beberapa jenis orang cara dia layan kucing bila mari dekat dia secara tiba-tiba. Bukan dia bela ni, yang mari tiba-tiba punya kucing ni. Pertama sekali ada orang dia layan baik kucing tersebut. Dia bagi makan sikit-sikit. Dia bagi makan sikit-sikit, dia layan lah, dia layan elok. Sebab itu orang yang layan binatang dengan baik, orang yang menyantuni haiwan dengan baik ini merupakan suatu sifat terpuji, sifat yang sangat terpuji. Hingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menceritakan ada satu orang laki-laki ni, baina rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atash fanazala bi'ran fashariba minha thumma kharaja fa idza huwa bikalbin yalhathu ya'kulu thara min al-'atash faqala laqad balagha hadha mithlu alladhi balagha bi famala'a khuffahu thumma amsakahu bifihi thumma raqiya fasaqa al-kalb fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajran. Qala, kata Nabi SAW, terdapat seorang lelaki sedang berjalan, lalu dia berasa haus, dia berasa dahaga sangat, maka dia turun ke sebuah perigi dan dia pun minum air. Nah, laki-laki yang haus tadi, dia berasa haus sangat, kemudian dia turun dan dia pun minum air. Tak kala dia minum air, bila dia keluar tu terdapat ada seekor anjing yang sedang mengeluarkan lidahnya lalu menjilat-jilat tanah kerana kehausan. Anjing tersebut dalam keadaan yang haus, maka dia pun berkata, anjing ni haus, aku pun haus juga, tadi aku dahaga sangat, sekarang ni anjing ni pun dahaga juga, sian kat dia. Disebabkan itu, laki-laki tersebut dia ambil kasut dia dan dimasukkan air ke dalam kasutnya itu, yang mana dalam kasut itu ada air, dan dia suapkan ke mulut anjing tersebut untuk diberi minum kepada makhluk ataupun yang kita sebutkan anjing tadi ni, binatang anjing tadi tu. Dengan itu dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, Allah ampunkan dia. Faghafara lahu. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajran. Lalu sahabat-sahabat Nabi yang dengar cerita Nabi SAW ni semua pakat tanya, ya Rasulullah,
adakah ada pahala ke kalau kita buat baik pada binatang ni? Buat baik pada binatang, menyantuni haiwan-haiwan ni, ada pahala ke ya Rasulullah? Lalu jawab baginda Nabi SAW, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Apa maknanya? Fi kulli kabidin ratbatin ajrun, maknanya berbuat baik kepada yang hidup ada pahalanya. Berbuat baik kepada yang hidup ada pahalanya, ada ganjarannya. Berbuat baik pada yang hidup ada apa? Ada pahala dan ada ganjarannya. Masya Allah tuan-tuan semua, riwayat Imam Bukhari. Daripada hadis ini mengajarkan kita bahawa orang yang menyantuni haiwan, orang yang berbuat baik pada binatang juga mendapat pahala. Rupa-rupanya kawan-kawan penonton-penonton sekalian, nak meraih pahala bukan hanya sekadar di masjid, di surau, hanya sekadar di atas tikar sejadah semata-mata, tetapi mendapat pahala ini pelbagai jalan yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang benar-benar hatinya tu nak berbuat baik kepada manusia lain, kepada makhluk lain, termasuk binatang dan juga kucing. Tengok tuan-tuan, ada orang dia layan baik binatang. Jadi kawan-kawan semua, para pencinta kucing, cat lover, munchkis, Scottish, short hair apa saya minta maaf, saya tak tahu ingat nama dia tu, tapi ada kawan-kawan yang suka bela kucing ni, nama-nama tu saya tak reti sangat. Parsi, kucing Parsi, bulu tebal, kaki pendek, apa-apa jenis nama lah. Yang pentingnya bila anda jaga, anda pelihara, bagi dia makan, bagi dia perlindungan, tempat tinggal yang baik, kebersihannya dijaga. Lebih daripada laki-laki yang Nabi ceritakan tadi, sekadar bagi minum air pada anjing pun Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Kata Nabi, orang tersebut dapat pahala berpanjangan. Apatah lagi anda semua para pencinta kucing sekalian, lebih daripada tu lagi, dosa-dosa diampun Allah. Tu dia ya. Habis tu ustaz, orang hak bela kucing ni tujuan nak bisnes, dia nak jual kucing tu ke orang lain lah. Kalau nak atas dasar kebaikan, jaga dengan baik, hak-hak binatang tu dijaga, settle, okey semua, tak ada masalah. Ya, okey. Ada orang bila kucing datang dia layan baik-baik, ada orang dia marah kucing yang datang tu, dia marah balik kucing yang datang tu, dia bersyarah, dia berceramah balik, dia kata dia kata janganlah datang sini, Allah Ta'ala menetapkan rezeki kita dah masing-masing, kau jangan datang sini. Meja aku dah lah setakat makan ikan kembung ya, tu meja sana tu ikan pari ada, ikan jerung ada, pilah sana. Tuan-tuan pernah tak terfikir pasal apa dalam banyak-banyak meja-meja yang ada di restoran tu, meja kita juga yang disinggahi oleh kucing tu? Tak pelik tuan-tuan, punya banyak meja kita agak dia mari tu. Jadi itulah tuan-tuan ya, Allah Ta'ala nak datangkan pahala pada kita menerusi kucing. Menerusi kucing. Ada orang dia lagi teruk, dia buat zalim, dia marah, dia buat benda yang tak patutlah pada binatang nama kucing tu. Dia tendang, dia sepak, dia la hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Jangan aniaya binatang, jangan buat zalim pada haiwan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah menceritakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada seekor semut telah menggigit seorang Nabi Allah, yang mana tidak dinyatakan nama Nabi tersebut. Ada seorang Nabi Allah telah pun digigit oleh seekor semut. Kemudian baginda Nabi tersebut telah mengarahkan supaya dibakar sarang semut. Punya marah kena gigit dengan semut, maka Nabi tersebut arahkan bakar sarang semut tu, kena gigit punya pasal. Maka Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi tersebut dengan berfirman, yang gigit kamu seekor saja, tetapi kamu bakar satu umat yang bertasbih kepada Allah sekaligus. Allah Ta'ala tegur, yang gigit tu seekor, yang kau bakar sarang tu pasal apa? Kesian yang lain tu. Yang lain tu tak terlibat.
Takkan kerana seekor semut dibakar terus semua sarangnya itu keseluruhannya. Kerana marahkan nyamuk dibakar kelambu. Itu orang Melayu punya cerita lah. Jadi para penonton yang dimuliakan Allah semua, amboi, pagi ni ikon kucing banyak keluar. Miau miau miau, nak miau miau keluar. Ikon kucing banyak pula keluar pagi ni, tajuk tentang kucing. Boleh. Tuan-tuan letak lagi ikon kucing yang smile-smile, menceriakan pagi ya. Menceriakan pagi. Kalau tanya jujur, saya memang suka kucing tapi tak bela kucing. Suka kucing. Pergi rumah kawan-kawan yang bela kucing ke, tengok orang bawa kucing, suka nak usap-usap, nak pegang-pegang, nak peluk-peluk, tapi nak bela tu tak lah. Tapi suka. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah semua, maka oleh sebab itu sifat yang perlu ada pada diri kita terhadap haiwan-haiwan ni, termasuklah juga yang kita sedang bicarakan ini, yang namanya kucing-kucing ini. Sifatnya apa? Jangan zalimi mereka. Kenapa kita tak boleh buat zalim pada binatang? InsyaAllah pada kesempatan ini akan saya kongsikan kurang lebih ada 4 sebab. Ada 4 sebab mengapa kita tak boleh buat zalim pada binatang, kita tak boleh buat zalim pada haiwan. Kenapa kawan-kawan semua? Salmah, Emma, Nadine, Siti Jamilah, ambil gambar kucing saja dia bagi. Kenapa kita tak boleh buat zalim pada binatang-binatang, termasuklah kucing ke dan yang lain-lain juga? Pertama sekali, ada 4 sebabnya. Tolong catat di ruangan komen, okey, supaya kita dapat sama-sama belajar sesuatu. Okey, kenapa kita tak boleh buat zalim pada haiwan maupun binatang? 4 sebab. The reason why kenapa tak boleh buat zalim pada haiwan. Pertama sekali, nombor 1, tak boleh buat zalim pada binatang adalah kerana haiwan adalah makhluk yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Haiwan adalah makhluk yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala firmankan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Ta'ala, langit yang tujuan dan bumi serta makhluknya sentiasa bertasbih kepada Allah, dan tiada sesuatu pun melainkan tasbih memuji Allah. Tetapi kamu tak faham tasbih mereka. Surah Al-Isra ayat 44. Surah Al-Isra ayat 44. Jadi Allah Ta'ala menyatakan di sini bahawa binatang-binatang ni kita tak boleh buat zalim kat dia. Yang kucing ke, yang ikan ke, yang kanguru. Kawan-kawan yang menonton dekat Perth ni, ada yang bela kanguru. Boleh ke bela kanguru kat rumah? Tak tahulah. Tapi jangan buat zalim lah dengan binatang tu. Kerana apa? Kerana haiwan-haiwan ini adalah makhluk yang juga antara yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat zalim, maknanya kita telah menzalimi makhluk-makhluk yang bertasbih kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala tegur kepada seorang Nabi Allah yang kita ceritakan sebentar tadi. Cuma kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tak faham bahasa tasbih mereka. Kita ialah binatang kan, kita tak tahulah bila dia duduk subhanallah, 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 kita tak tahulah bila dia subhanallah kan. Tapi dulu tuan-tuan pernah tak ingat ada satu kejadian singa dekat mana, India ke mana, kata penjaga zoo tu tiap kali bila masuk waktu semayang, singa tu akan Allah dia macam tu Allah.
Tuan-tuan bayanglah, masjid orang tak pergi. Orang Tok Bilal duk panggil datang mayang di masjid, orang tak pergi. Sekali singa buat Allah, berselerak lari pergi masjid semua. Lalah dia kena bagi singa tu jadi Tok Bilal lepas ni. Nah, pakat takut habis. Oh, rupanya singa pun dia adalah sekali-sekala Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan, bagi nampak sikit, bagi orang insaf sikit. Bunyilah Allah. Mungkin ya, benda tu tidak mustahil bagi Allah. Itu yang pertama, mereka bertasbih ataupun makhluk-makhluk ini adalah yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya, sebab apa tak boleh buat zalim pada binatang? Binatang ni kita tak boleh buat zalim padanya adalah kerana, yang kedua ialah kerana mereka ini makhluk yang bercakap-cakap pasal kita. Binatang ni tuan-tuan, dia ada sesama geng-geng dia. Tak adalah macam kita ada grup WhatsApp. Tapi sesama binatang, dia dalam kumpulan-kumpulan dia bersembang pasal kita. Tuan-tuan lempar ikan ke kucing, dia pun bagi tahu dengan geng-geng dia, "Ai kawan-kawanku sekalian, ada satu rumah dekat corner lot tu, rajin sungguh bagi makan ikan." Dia tak mainlah bagi tulang, ngisi-isi dia bagi sekali. Jomlah beramai-ramai kita pergi rumah pakcik tersebut. Oi. Dia seronok beramai-ramai datang. Dia bersembang tentang manusia ini sesama binatang pun. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, berkatalah pemaisuri semut, "Wahai sekalian semut, masuklah ke dalam sarang masing-masing. Jangan Sulaiman," maknanya Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman, "janganlah Nabi Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu sedang mereka tak perasan." Kita kan semut, kalau kena pijak pun buat macam mana? Sangka baik sajalah. Dia orang tak sedar. Kita kan kecil, kena penyek pun tak perasan. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, ini sikap haiwan, ini perangai binatang. Sesama dia pun bercakap pasal manusia. Dan juga binatang ni, kalau dalam konteks ayat yang kita bacakan tadi, semut ada satu sisi positifnya, ialah dia ada sikap bersangka baik. Sungguh pun kalau kena malapetaka, kena pijak dik tentera Sulaiman, masih lagi bersangka baik. Anggap sajalah wahum la yash'urun, mereka tak perasan kita lalu sini. Mereka tu tentera Nabi Sulaiman tu lah manusia, penyek habis kita punya rakyat ni semua. Maka anggap sajalah mereka tak perasan. Oh ya Allah, bagusnya binatang sayang pada haiwan tuan-tuan ya. Tu yang kedua. Yang ketiganya ialah kenapa tak boleh buat zalim pada binatang? Yang ketiganya ialah haiwan-haiwan, makhluk-makhluk, dia akan jadi saksi kita nanti kelak di hari akhirat. Di hari akhirat nanti, dia akan jadi saksi kita nanti di hari akhirat. Sebab itu kawan-kawan semua kena ingat, kita ini dalam hidup ada beberapa yang akan menjadi saksi kita. Ada beberapa poin penting tuan-tuan kena ingat ni, kita akan jadi saksi, menjadi saksi kita di hari akhirat. Pertama, Allah Ta'ala sendiri jadi saksi kita. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, manusia. Yang keempat, anggota badan kita sendiri. Dan yang kelimanya, makhluk-makhluk lain. Jadi kalau kawan-kawan semua ada yang jenis buat zalim, khianat kat binatang. Kalau dululah di kampung-kampung saya ingat ada orang sampai tahap apa tahu, dia siram cuka tu, cuka getah, dia siram dekat badan lembu. Marah sangat, lembu dia makan pokok dia. Dah nama pun lembu, dia bukan tahu. Cuma kita nak tegur, kita nak pesan, toke-toke lembu, tolonglah, janganlah biarkan binatang-binatang tuan-tuan duk bela tu berkeliaran, menyusahkan jalan raya. Dah sepasai dah lembu tu dia duduk baring dekat jalan tu jadi jam.
Lepas tu pula ada yang sampai kemalangan, terlanggar. Ada satu kes itu kan, abang-abang apa tu yang bawa makanan tu kan, food delivery tu, terlanggar lembu. Wallahu alam lah, saya tak pastilah meninggal ke cedera, tapi teruk lah lembu tuan-tuan waktu-waktu maghrib masa tu. Jadi toke-toke yang bela lembu ke, haiwan-haiwan yang besar-besar lah khususnya, janganlah biar dia berkeliaran sampai menyusahkan orang ramai. Tolonglah. Sebab apa? Ini akan menyebabkan kemarahan orang ramai. Atau kawan-kawan yang jiran-jiran yang bela kucing ni, tolonglah jaga dia punya busuk tu. Kucing ni walau comel macam mana pun, dia punya berak dia busuk tuan-tuan, berak dia busuk. Angin dia sekali datang, busuk dia mencengkam sungguh lah. Aduh, boleh putus selera nak makan. Putus selera nak makan tau kalau tercium dia punya bau busuk. Jadi kawan-kawan semua, tolong, bagi anda yang bela kucing, jangan sampai busuknya najis, busuknya kucing tuan-tuan sampai menyusahkan jiran-jiran lain. Dah tuan-tuan, tadi asal dapat pahala sebab menyantuni binatang, lepas tu diampun dosa sebab buat baik dengan haiwan. Tapi masalahnya tuan-tuan menyakitkan jiran-jiran lain, tuan-tuan menyusahkan jiran-jiran lain, tuan-tuan menyebabkan jiran rumah kiri kanan sebelah menyebelah marah, tak senang duduk, benci dan tak suka dengan keadaan tu. Kan tuan-tuan dah beroleh dosa. Kucing tu tak dosa, kucing mana tahu apa. Tuan-tuan membusukkan suasana tu dengan najis-najis haiwan tu. Tolong nah. Baik tu, haiwan ni juga salah satu yang akan dibangkitkan menjadi saksi kita kelak nanti di hari akhirat. Sebab itu kalau dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menceritakan yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahawa kata Nabi, uzibatim ra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Nabi, seorang perempuan diazab disebabkan seekor kucing yang dia kurung sehingga dia mati kelaparan, maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka disebabkannya. Sebab itu beberapa perbuatan zalim yang dilakukan perempuan ni pada kucing tersebut disebutkan dalam sambungan hadis. Antaranya baginda Nabi menyebutkan, la anti at'amtiha wa la saqaitiha hina habastiha wa la anti arsaltiha fa akalat min khashashil ardi. Apa maknanya? Sambungannya Nabi SAW menyebutkan, kamu tak bagi makan, kamu tak bagi minum pada kucing tersebut, dan kamu kurung kucing tu, kurung dia pula. Begitu juga kamu tak melepaskan dia sampai dia boleh cari makan sendiri di tanah. Dahlah tak bagi dia makan, tak bagi dia minum, satu. Lepas tu kurung dia. Lepas tu tak biarkan dia cari makan sendiri. Dahlah tak bagi makan, lepas tu tak bagi dia cari makan sendiri pula. Dihumban ke dalam neraka. Itu yang tajuk saya namanya, kerana kucing masuk neraka sebab buat zalim pada haiwan atau buat zalim pada binatang. Para penonton, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, itu yang keberapa? Yang ketiga kan. Sebab haiwan ni dia boleh menjadi saksi kita di hari akhirat. Tuan-tuan buat zalim kat lembu ke binatang mana-mana, akhirat nanti kod pahala lain banyak. Sekali mari binatang-binatang tu pula dia tuntut, ya Allah nanti dulu. Oh Pak Haji seronok sangat ya. Oh pahala banyak mau pergi syurga, nanti dulu. Ya Allah, ini Pak Haji dulu masa di dunia dia ketuk saya dengan cangkul, dia pukul saya dengan kayu keh dia, saya makan pokok bunga dia. Ya Allah, balas balik dia. Mana nak tahu? Dia Allah Ta'ala maha adil. Nanti di mahkamah pengadilan Allah Ta'ala nanti habis orang-orang yang dulu pernah buat zalim pada binatang. Kawan-kawan sama,
kalau ada yang bela kucing, kot-kot ada yang nak balik kampung. Bila nak balik kampung, pastikan kalau tuan-tuan tinggal sekalipun kucing tu di rumah, makanan dia dah disiapkan, minumannya dah disiapkan. Kalau rasa risau tak mampu nak jaga, dia ni makan macam mana nanti ni kucing aku ni, maka buka, jangan kurung dia. Oh tak boleh buka ustaz, hilang kucing mahal 4,000 5,000 beli ni, importnya kucing ni hilang. Kalau takut hilang, tuan-tuan tinggalkanlah pada mana-mana tempat. Dia ada hotel-hotel kucing ni pun canggih. Bela kucing lebih pada bela anak sendirilah ni. Dia punya maintenance dia tu. Tapi yang penting tuan-tuan kena jaga hak dia. Letaklah dia, tinggalkan dia di mana-mana pusat jagaan nursery kucing ke apa kan. Yang penting dia punya keadaannya terpelihara binatang tersebut. Okey, dan yang keempat, yang terakhir, yang keempatnya, kenapa kita tak boleh buat zalim pada binatang? Sebab yang keempatnya ialah haiwan adalah makhluk yang mendoakan kita. Tuan-tuan, binatang ni dia adalah makhluk yang mendoakan kita. Sebab itu ada yang menyebutkan bagi mana-mana pasangan-pasangan berumah tangga yang belum dapat zuriat, yang kahwin dah lama namun belum dikurniakan anak, juga dicadangkan bela kucing, bela binatang. Kenapa? Kerana daripada situ, kalau dari segi sainsnya kata orang, dia ada satu hormon kasih sayang, ketenangan, dia ada satu yang menyebabkan badan kita ni jadi sentiasa positif. Sebab manusia ni dia punya kehendak dia nak menyayangi dan disayangi. Lalu menyayangi suami, okey, tapi kehendak nak sayang pada anak-anak belum ada lagi. Ambillah anak kucing. Dan banyak pengalaman-pengalaman orang yang saya perhatikan, dia bela kucing mula-mula, dia kahwin lama 5, 6, 7, 8 tahun belum dikurniakan zuriat, dia bela kucing, elok kucing dia jaga. Lama kelamaan takdir Allah Ta'ala disahkan mengandung. Bukan kucing tu, tuan kucing itulah disahkan mengandung. Rezeki Allah. Kita bela binatang, binatang tu doakan kita kan, khususnya orang-orang yang baik-baik. Dia pula orang baik, jaga binatang tu dengan baik, binatang tu doakan dia. Ni musim-musim kita susah tuan-tuan, job tak berapa nak ada, meniaga pun kadang untung tak berapa laju. Haiwan-haiwan yang kita berbuat baik, manalah tahu ada doa-doanya. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, haiwan-haiwan ni, maafkan saya, orang-orang yang mengajarkan ilmu, buat baik pada orang, ajar ilmu pada orang, maka kata Nabi, seluruh alam ini, haiwan-haiwan di langit dan di bumi, sehingga kan Nabi kata hatta namlata fi juhriha wal hitan fil bahr. Nabi kata sampailah semut-semut dalam lubang dan ikan-ikan di laut, semuanya mendoakan kebaikan orang yang mengajarkan ilmu pada orang lain. Yang ustaz, yang ustazah, yang cikgu yang mengajarkan ilmu, cikgu sekolah mandu ke apa kan, binatang semua doakan, asalkan kita mengajar benda baik. Kata Nabi, semua haiwan-haiwan tu doakan kita. Boleh? Cun. Cun. Jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah semua, kesimpulan paling penting di sini, janganlah ada di kalangan kita yang melakukan kezaliman terhadap haiwan maupun binatang, kerana dengan itu nanti kita takut kita akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Santunilah haiwan dengan sebaik-baiknya dan jaga dan penuhi haknya sebagaimana kita penuhi hak makhluk lain, termasuk anak-anak kita. Kalau once kita nak bela, jaga ia dengan sebaiknya. Orang kata, ustaz, kalau nak bela burung ni macam mana ustaz bela burung? Bukankah kita letak sangka kat dia, kita bubuh dia dalam sangka? Tuan-tuan, kalau nak bela burung sekalipun, hukum dia harus boleh nak bela burung, tapi syarat dia apa? Sangka dia mesti kena besar. Apa makna sangkar mesti besar? Kalau nak bela burung tu, maknanya dia boleh bebas terbang. Dia boleh bebas terbang. Jangan dia punya sangka tu besar dia.
Dia nak terbang tak boleh, duduk situ. Dia duduk monyok situ burung tu. Dia burung duduk monyok, tak boleh. Kena biar dia bebas terbang, dan sekali-sekala kita bagi dia bebas keluar sekejap, makan, minum, semuanya dijaga. Okey, tuan-tuan bela ikan. Tuan-tuan bela ikan, ruang akuarium tu, akuarium yang tuan-tuan letakkan ikan tu mesti kena besar. Besar macam mana? Ada tempat dia nak bermain, kok ada batu-batu karang, terbang dah, berenang. Kan? Kalau tuan-tuan bela ikan yang besar, panjang, macam ikan kelisa ke, ikan paus tak ada orang bela kot, no? Ikan kelisa ke, ikan buaya, kan ada crocodile fish kan, ikan yang panjang-panjang tu. Jadi dia punya size aquarium kena besar lagi. Jangan sampai, maknanya dia boleh, ikan tu dia boleh pergi, dia boleh U-turn balik. U-turn balik, atas bawah, dia bebas. Jangan sampai tuan-tuan buat aquarium tu besar ikan tu besar ni, akuarium besar ni. besar ni je. Memang dia tak boleh pergi mana dah. Keras. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Sampai dia ada bebas untuk dia nak bergerak. Maka itulah salah satu daripada cara untuk kita nak menyantuni binatang-binatang yang ada ini, kerana mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang kita juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga dengan sebaiknya. Wallahu alam. Cukup sekadar ini saja dahulu perkongsian saya. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.